Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 10 hari bulan 10 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in. Kitab Al-Wafi syarah kepada hadis 40 susunan Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah. Hadis perbincangan kita kini al-hadis ar-rabi' wa thalathun. Hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34, bagi pelajar yang ada kitab tu cari je hadis 34. Yang ada kitab yang kita baca ni terbitan Hidayah muka surat 469. Tajuk kitanya Izalatul Munkar Faridatun Islamiyah. Menghapuskan kemungkaran adalah suatu kefarduan menurut Islam. Mana suatu kewajipan dalam Islam menghapuskan segala jenis kemungkaran. Mungkar yang besar iaitulah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mungkar dalam perbuatan-perbuatan maksiat, zina, judi, pelacuran, minum arak, dalam bab muamalah pula riba, rasuah dan penipuan, macam-macam kemungkaran yang ada. Hadis 34 ini hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca matan hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesiapa dari kalangan kamu melihat kemungkaran, dia tengok benda mungkar, benda tak baik, adalah mengubah dengan tangannya. Pak, tangan dulu. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya, dengan nasihat, dengan kata-kata engkar. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemah li iman. Maknanya engkar yang paling lemah dengan hati. Tetapi ingat, kalau dengan hati pun tidak engkar kemungkaran, orang itu sudah tidak ada iman. Na'udzubillah. Maknanya lemah sangatlah. Yang ni lemah, yang tu sudah amat lemah. Kalau bateri dekat-dekat nak habis ya. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Bab bagi menjelaskan bahawa mencegah kemungkaran adalah sebahagian dari iman, dan bahawa iman itu bertambah dan berkurang, dan bahawa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah dua perkara yang wajib. Mana Imam dalam tajuk dalam Sahih Muslim kemak lengkap dah dia tajuk ni. Kita tengok kepada istilah hadis, lughatul hadis. Apa dia makna mungkar? Mungkar iaitulah dari kalangan kaum muslimin yang mukallaf. Minkum tu dari kalangan kaum muslimin yang mukallaf.
Mungkar ialah meninggalkan perintah wajib atau melakukan perbuatan haram, walaupun kecil. Seorang ni tinggal hak wajib, mungkar. Buat yang haram, mungkar. Yang kata curi yang mungkar, tak solat, mungkar. Kenapa pula? Tak tutup aurat, mungkar. Itu jelas, definisi dia jelas. Maka adalah kamu kena ubah, hilangkan dia, cabut dia daripada masyarakat, bermula dengan tangan dia. Dengan tangan, perlu mengubah pengubahan itu kepada penggunaan tangan seperti mematahkan alat-alat muzik yang melalaikan, menumpahkan arak, dan menahan orang zalim daripada memukul dan sebagainya. Itu dia panggil, kita buat dengan tangan. Yang kedua, pabilisanihi, dengan lidah. Kita nasihat ataupun kita bertempik, siah, istighasah, minta bantuan orang lain, suruh, larang, ingatkan dia tentang Allah dan azab Allah Ta'ala kalau kamu tak berhenti ni. Itu dia panggil dengan lidah. Engkar dengan hati, mana hati kita nak benci kepada maksiat yang mereka lakukan itu. Tak suka kita. Cuma kita nak pergi engkar, kita tak mampu, maka kita kena engkar dengan hati kita. Hati kita rasa sakit, rasa tak senang, rasa kecewa dengan apa yang berlaku, maka itu tanda dia hati itu ada lagi keimanan. Adhaful iman, iman yang paling lemah, iaitulah mengubah kemungkaran dengan hati, adalah buah iman yang paling kecil, kerana ia muncul daripada keimanan yang paling lemah. Yalah, tak lemah apa, dengan hati senyap, tak ada siapa nak marah dengan kita. Kalau ikut engkar dengan mulut, orang mula celik mata. Dengan tangan lagi lawan. Dengan hati senyap. Tapi baik engkar dengan hati, takut tak engkar langsung lagi bahaya. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Fiqh hadis dan perkara yang ditunjuk oleh hadis ni. Apa dia punya hidayah, bimbingan daripada hadis yang kita dapat. Yang pertama, munasabah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tentang hadis. Maknanya satu peristiwa berlaku, Abu Sa'id pun riwayat hadis ni. Itu dia panggil sabab al-wurud, sabab riwayat. Imam Muslim meriwayat daripada Tariq bin Shihab. Dia kata, awwalu man bada'a bil khutbah, orang yang mula-mula mengubah khutbah dulu sebelum solat hari raya, iaitulah Marwan. Dia sepatutnya kalau hari raya solat dulu baru khutbah, hari Jumaat baru khutbah kemudian solat. Marwan pergi ubah, hari raya dia nak khutbah dulu baru solat. Bangun seorang laki-laki, faqala as-salah qabla al-khutbah ya syekh, solat dulu baru khutbah. Marwan jawab, qad turika ma hunalik, sesungguhnya engkau telah meninggalkan apa yang kamu ketahui tentang mendahulukan solat sebelum khutbah. Tinggallah. Sedap dia. Sekarang ni kita dah ubah. Faqala Abu Sa'id. Tengok, Abu Sa'id Khudri ada dalam majlis. Abu Sa'id sahabat. Faqala Abu Sa'id, amma hadza faqad qada ma'alih. Abu Sa'id kata, ada pun laki-laki ini telah menjalankan tanggungjawabnya, yakni beliau telah menunaikan apa yang wajib ke atas dirinya, mengingkari apa yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang ni dah tak ada tanggungjawab. Sesalah dia. Summa qala, kemudian dia periwayat hadis ini, sami'tu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Itu dia panggil sejarah Abu Sa'id meriwayatkan hadis ini dalam majlis yang berlaku tersebut. Dalam Bukhari dan Muslim, bahawa Abu Sa'id orang yang telah menarik tangan laki-laki itu dan berkata kepadanya, dia tarik,
turun. Solat dulu baru khutbah. Abu Sa'id yang ingkar. Maka Marwan jawab, qad turikat. Cukuplah, kita dah ubah lah, jangan duk kacau. Maka fala'alla ar-rajulu ankara bilisani awalan, mungkinlah kata ulama riwayat hadis, boleh jadi laki-laki tadi yang mengatakan kepada Marwan, dia kata apa? Dia kata solat dulu, as-salatu qabla al-khutbah. Ya Syekh, ya Amir, solat dulu baru khutbah. Bila Marwan jawab, turika ma hunalika, tak pakai dah ni. Maka Abu Sa'id tarik dia, turun. Solat dulu. Abu Sa'id tegas. Tegas, taghyirul munkar biyadihi. Wallahu ta'ala alam. Jadi Tuan Syekh kata kita nak putuskan tak boleh. Cuma Abu Sa'id telah meriwayatkan hadis ini dalam peristiwa yang tersebut. Satu perkara dah selesai. Kita pindah pula kepada mujahadatu ahlul batil. Usaha memerangi ahlul batil. Kita cuba lawan, benteras orang-orang yang batil macam mana? Pertembungan di antara hak dengan batil sentiasa ada di atas muka bumi ini. Semenjak ada manusia, adalah dia perlawanan. Sekali dia senyap, timbul balik. Gitulah keadaannya. Tenang, mari pula. Wahai alil haqqi rijalan. Alhamdulillah. Allah dah sediakan untuk menegak kebenaran ini. Berapa orang laki-laki, pejuang-pejuang Islam, pendukung sunnah dari kalangan sahabat, kemudian disambung oleh tabi'in, disambung oleh kita ini. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang sesat, orang yang tersalah jalan, al-batil, akan diam bila orang-orang yang benar bercakap, melawan. Tapi bila dia ada peluang lagi, dia hidup balik. Jadi dia orang ni betul-betul seperti yang selalu ana sebut kata-kata para ulama. Kata-kata apa dia? Orang geng ajaran sesat ni seperti api dalam sekam. Sekam ni kalau api senyap tu dia diam. Bila mari angin, tiup, udara panas, berasak balik. Begitulah keadaan. Maka menjadi tanggungjawab kita, orang yang mendukung sunnah Nabi SAW ini mesti bangkit mempertahankan sunnah Nabi apabila timbul kekeliruan. Macam berlaku sehari dua ni, kita tengok timbul kekeliruan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi, ada orang salah menafsirkan. Konon-kononnya rawi-rawi hadis ni tidak boleh dipercayai, maka bangkit geng-geng Syiah yang anti sahabat, kumpulan Lebra, kumpulan yang anti hadis, orang panggil kata naik tocang, semangat, sebab ada anak ahli sunnah yang mendakwa ahli sunnah juga mempertikai benda yang sama. Maka kita yang mendukung sunnah ni wajib bangun mempertahankan sunnah, kedudukan sunnah Nabi sebagai sumber yang kedua. Perundangan Islam dalam Islam ni dia panggil sumber yang kedua siapa? Sunnah Nabi SAW. Yang pertama Al-Quran. Kadang-kadang dia kembar sekali Al-Quran dan sunnah. Tak boleh berpisah, tiada. Kena. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtadiruna bi amrihim. Tengok, buang ra tu, wa yaqtaduna. Dalam kitab terjemahan ni agak masalah. Buang satu. Wa yaqtaduna bi amrihi. Tengok dalam Arab ditulis macam tu. Mungkin ada riwayat lain, tapi kita pakai hak Arab kita ni. Baik, saya baca hadis ni panjang, kita ambil terjemahan teruslah.
Sabda Nabi SAW, tiada seorang Nabi pun yang telah diutuskan oleh Allah sebelumku, melainkan mereka mempunyai hawariyun, pembantu-pembantu, pendokong-pendokong yang ikhlas dan suci. Bukan pentaasuk. Pentaasuk tak jadi apa. Apa yang orang dia suka, buatlah apa saja pun betul belaka. Ini hawari, pendokong-pendokong kepada para Nabi. Dan sahabat-sahabat daripada kalangan umatnya beramal dengan sunnahnya dan berpandukan kepada perintahnya. Satu kumpulan. Kemudian terjadi selepas mereka satu golongan, mereka berkata apa yang mereka tidak kerjakan. Mula dah. Yaquluna ma la yaf'alun. Kata dia tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan mereka berjihad, mereka kerja apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ini akan berlaku satu masa Nabi SAW beritahu, orang akan buat, dia kata apa dia tak buat, dia buat apa yang tidak diperintahkan. Hak Nabi suruh buat, ya Nabi kita perintah, sunnah Nabi, tepi. Yang tidak diperintahkan, amalan-amalan rekaan, dicanang sana sini, reka hadis-hadis palsu, amalan-amalan yang palsu, yang tidak berpandukan kepada sunnah. Semangat sungguh. Tak semangat apa? Semalam orang tanya Bismillah 6. Macam mana ni punya khasiat? Ana tengok dia punya khasiat dia, keistimewaan dia saja dekat dengan 30. Kata hebatnya lah. Kita baca hak Nabi ni, Nabi SAW kata siapa dia baca doa akhir surah Al-Baqarah pada waktu malam, kafatahu, Allah jaga dia. Dia kata, hak ni dia bawa 30. Mana tak terliur orang. Tawaran begitu hebat. Manis-manis belaka tawaran. Hebat. Sampai peringkat semua benda lah boleh. Gitu ya. Baca ya. Jadi kalau hak tidak mari daripada sunnah, laris. Sebab apa laris? Ubat pelaris banyak. Jazab dia panggil, gravity tu banyak. Sebab ni buat ini dapat ni, buat ni dapat ni, habis benda dapat. Awak nak apa? Semua ada. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang pelik. Tadi juga orang tanya dalam si tanya jawab, dia panggil selawat Jibril. Selawat Jibril pula. Baru ni selawat Jibril, ni selawat Nabi Khidir. Pelik-pelik lah, belah-belah ribu saja. Kita kata Masya Allah. Asas selawat tu memang diperintah oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Tapi cara-cara tu, kelebihan-kelebihan yang diatur tu jadi pelik. Sampai hak mulut Nabi ajar sendiri tu macam kecil je. Hak tosih lagi hebat. Kita kata jangan. Na'uzubillah. Maknanya itu satu kumpulan lah. Hak Nabi sebut dalam hadis ni berat lagi. Yaquluna ma la yaf'alun, berkata tak buat, yaf'aluna ma la yu'marun, buat hak Nabi tak suruh. Faman jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Ini hak ni kita kata hak penyakit berat lah ni, kan? Menghalalkan benda haram ke, mengharamkan benda halal. Siapa yang lawan mereka dengan lidah dia, orang itu betul-betul beriman. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Siapa dia lawan dengan lidah dia, orang itu mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa dia lawan dengan hati dia, dia beriman. Wa huwa mu'min. Wa laysa wara'a dzalika minal imani habbat khardalin. Selepas daripada itu, tak dengan mulut pun tidak, dengan tangan tidak, dengan hati pun tidak. Apa jadi? Maka dan tidaklah ada selepas demikian itu iman, walaupun sebesar biji sawi. Tak berani langsung nak tegur, nak bagi nasihat, benda mungkar, nak larang, tak langsung, tak berani. Maka ini yang dikatakan apa? Yang dikatakan orangnya laisa wara azalik minal imani kharabat. Iman tu dah tak ada sekelumit dah. Bukan tak ada terus. Kalau tak ada terus orang panggil kafir, tapi lemahnya begitu dahsyat sekali. Baik, tamatlah kita. Kita berpindah pula kepada isu yang ketiga, ingkarul munkar. Mencegah kemungkaran. Ada berapa kategori tadi dalam hadis? Nabi sebut lidah, tangan, hati.
Laqad ajma'atil ummah, sepakat umat ini mengatakan wajib ingkarul munkar. Mana-mana orang Islam, bila dia tengok kemungkaran, wajib dia kena lawan. Dia kena ingkar. Tapi ingkar tengok kemampuan. Kita punya level setakat mana. Kapasiti kita kuat mana. Dia punya kekuatan dia setara mana. Maka kita tengok. Maka yang pertama kita ambil yang paling rendah dulu. Al-inkaru bil qalbi, mencegah kemungkaran dengan hati. Dengan apa? Bagaimana cara nak cegah mungkar dengan hati? Tengok ni. Mengenali yang ma'ruf dan mungkar. Yang pertama sekali kita kena ini ma'ruf, kita canang, kita sebarkan, kita amalkan. Ini mungkar, kita lawan, kita benteras, kita hapuskan. Habis macam mana awak nak kenal? Kata di ulama, dengan mencari ilmu pengetahuan agar boleh membezakan yang ma'ruf dan yang mungkar. Bahaya juga ni. Kadang-kadang kita engkar mungkar. Benda tu tak mungkar. Bahaya. Ada kalanya kita tidak engkar. Biasa tu orang buat belaka kan. Benda tu mungkar. Maka kita kena belajar dengan ilmu, dengan maklumat yang jelas. Dari sudut fiqhul ingkar, fiqh kita nak ingkar ni, tengok benda ni haram ke? Halal. Kalau kata benda tu makruh, tak payahlah ingkar kuat-kuat. Sebab dia tidak berdosa, cuma dia tak molek. Kita lebih pada nasihat, tuan, tak bagus ni. Benda makruh ni, tak payahlah buat. Lain. Tapi kalau benda haram, tengok pula. Haram besar ke haram biasa-biasa? Haram kecil. Kalau haram besar, wajib kita kena ingkar. Kata orang, mati ke matilah. Sampai peringkat itu. Maka ingkarul munkar dengan hati minal furudil ainiyah. Mengingkari benda munkar dengan hati ni fardu ain. Maknanya setiap orang yang mukallaf, yang beriman, yang waras, wajib dia kena benci pada maksiat dengan hati dia. Aku tak reda ya Rabbi benda ni berlaku dalam negeriku, dalam kampung aku. Tak reda. Ni kita kadang-kadang tenang ya tengok program-program, channel-channel bawa tu ambil cerita yang karut-karut, cerita set, cerita relax lah kita. Macam mana? Keluar pula macam-macam cerita. Jadi tak ada apa-apa. Orang buat mari cerita pelesu pun boleh pakai juga. Buat mari hadis pelesu pun hadis juga. Buat mari cerita filem hak karut pun, ini movie international dia punya filem, standard. Lepas itulah kadang-kadang yang jadi masalah tu, yang jadi masalah tu apa? Yang jadi masalah tu apabila ustaz juga duk canang dalam khutbah, dalam ceramah dia tu, saya tengok movie, filem gini. Apa cerita kau ni? Baru cerita dengan orang kampung macam ni. Bangga sangat ke ustaz boleh declare dia tengok cerita? Allahu akbar. Kadang-kadang orang kata cerita tu isi dia ada juga yang bagus, tapi kita kena ingat, nak habis cerita 1 jam, 2 jam filem, movie ni, kita terpaksa melalui beberapa adegan. Tengok orang tak tutup aurat yang begitu lama. 2 jam duduk sengih tengok. Tenang hati, boleh buat ceramah. Subhanallah. Sebab itulah bagi anak, tak payahlah tuan-tuan duk buat ceramah. Kita bawa ceramah dengan cerita salafus soleh, ulama-ulama. Tak payahlah cerita filem-filem. Apanya maghzah dianya? Maghzah dianya nak menyuhu, orang Kelantan kata, nak menyuhu, nak bagi tahu kepada orang saya ni moden, tengok filem juga macam awak. Itu je. Baik. Bila mari filem baru-baru, pendakwah pula dipaksa terpacak depan TV tengok. Konon-kononnya nak menilai filem. Siapa dia lantik awak penapis filem? Kalau dia penapis filem, kerja dia dah. Ni kita bukan penapis filem, tapi nak endorsekan filem orang. Untuk apa? Untuk melariskan benda-benda maksiat, mungkar lah. Ini masalah kita. Baik. Faman lam ya'rifil ma'ruf wal munkar fi qalbihi halak. Tengok. Setiap orang mukallaf mesti engkar dengan hati dia, la tasqutu. Tidak gugur engkar mungkar dengan hati ni walaupun sesiapa saja. Maka siapa yang tak mengenal ma'ruf
dia juga tidak kenal benda mungkar, dengan hati dia, halaka, orang ni binasa. Na'udzubillah. Kata Ali radhiyallahu anhu. Dengar ni. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Inna awal, berkata Sayyidina Ali, mana kata-kata dia ni? Inna awwala ma tughlabuna alih. Ni, tengok Arab satu. Antara jihad kamu pertama-tama, maknanya yang terawal akan lenyap, ialah jihad dengan kedua-dua tangan kamu. Allahu Akbar. Di antara jihad yang awal hilang, jihad dengan tangan, dengan kuasa. Kemudian jihad dengan lidah kamu. Kemudian jihad dengan hati kamu. Maka apabila seorang itu tidak mengenali yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar itu dengan hatinya, hinalah dia. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ini kata Sayyidina Ali. Lalu dia meletakkan yang tinggi di tempat yang rendah. Terbaliklah. Jadi orang yang tak tahu benda ma'ruf, tahu benda mungkar, dia bertukar tempat. Kata orang kampung, terbalik kut. Orang yang pakai kut atas, dia pakai kut bawah. Ini masalah kita. Itu daripada Ali. Baik. Seorang lagi sahabat, nama dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia dengar seorang laki-laki bercakap. Hampir-hampir orang yang hidup daripada kalangan kamu, apabila melihat kemungkaran tidak berupaya untuk mencegahnya, melainkan Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hatinya, bahawa dia amat benci pada kemungkaran itu. Mana kalau dia tak ingkar, dia tahu, tapi dia tidak ingkar, maka ini binasa orang ni. Allahu Akbar. Jangan main-main ni. Halaka man lam ya'rif biqalbihi. Siapa dia tak suruh benda baik, tak larang benda mungkar, binasa. Ibnu Mas'ud kata, binasa juga orang yang tak tahu langsung benda itu mungkar ke benda itu ma'ruf. Ini masalah kita ni. Masalah kita, banyak ni, ramai di kalangan kita ni, dia tak tahu benda. Bila kita tegur, tak baik macam ni. Ya Ustaz, ramai orang buat tu. You ni konservatif lah Ustaz. Tak up to date lah Ustaz ni. Tengok-tengok drama TV sikit Ustaz. Dia Ustaz pula kena cela. Nyanyi sungguh. Penat kita. Baik. Kita tengok pula ingkarul qalbi indal ajzi. Mencegah kemungkaran dengan hati apabila kurang mampu. Tidak berupaya dengan tangan, kita kena buat dengan hati kita. Seorang itu akan terlepas daripada pertanggungjawaban apabila dia mencegah kemungkaran dengan hatinya, kerana ia tidak berupaya untuk mencegah dengan tangan atau lidahnya. Maksudnya tangan kita tak mampu, lidah pun tak mampu, wajib dengan hati. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hampir-hampir orang yang hidup daripada kalangan kamu, apabila melihat kemungkaran, tidak berupaya untuk mencegahnya, melainkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya, bahawa dia amat benci kepada kemungkaran. Kalau dia tahu dalam hati dia benci benda mungkar, tapi dia tak berani, mana ada dalam hati dia tu. Alhamdulillah. Begitu juga hukumannya sekiranya seorang itu takutkan kemudaratan yang bakal menimpa diri dan hartanya, sekiranya kemungkaran itu dicegah dengan tangan atau lidah, memandangkan dia tidak berupaya untuk menanggung yang sedemikian itu. Maknanya dia ni lemah sangatlah. Sekali orang kritik dia, kita nak tegur dekat Facebook, sekali orang kritik kita terus koyak dia. Maka orang ni tegur dengan hati lah. Walau bagaimanapun, jika benar-benar dalam sangkaan bahawa kemudaratan sebegitu tidak akan menimpa diri dan hartanya, maka hukum wajib mencegah mungkar dengan hati itu masih belum gugur darinya. Kena. Bahkan tidak, maknanya mesti. Hendaklah beliau mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan dan atau lidahnya,
bergantung pada kemampuannya. Kalau dia pasti, kalau dia larang, orang dengar. Dia takut itu macam bayangan je takut. La, dia kena lawan juga. Takut apa kita, kan? Telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yas'al al-'abda yaumal qiyamah hatta yaqul ma mana'aka iz ra'aital munkar an tunkiru." Tengok ni. Dengar ni tuan-tuan, ni hadis ni kena atas kepala kita dah lah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada hamba-Nya sehingga Allah Taala berfirman, apakah yang menghalang kamu daripada menafikan kemungkaran? Apa yang halang kamu nak pergi sekat benda mungkar apabila kamu melihatnya? Kenapa kamu diam? Apakah apabila Allah selesai mengajar kepada si hamba hujahnya, si hamba itu pun berkata, ya Tuhanku, aku mengharap kamu dan menjauhi manusia. Ya Rabbi rajautuka wa fariqtu minan nas. Jadi aku mengharapkan rahmatmu, aku jauh diri daripada manusia. Maknanya yang pentingnya biar mesti ada engkar mungkar tu ada dalam hati dia. Kalau tidak, jangan. Ai rajautul afwa minka wal maghfirah. Aku sebenarnya mengharapkan rahmatmu ya Allah, tapi aku takut. Takut orang apa-apa akan saya, yang menyebabkan saya diam. Saya jadi penakut buat seketika ni kerana takut pada orang. Ya Rabbi ya Karim ya Allah, kita ni banyak takut ke tak banyak takut? Rasa macam banyak takut. Ini bila kita tegur amalan-amalan masyarakat yang tidak tepat dengan sunnah, ui, marah dia. Tak usah kata marah. Tuan-tuan share kita punya kuliah ni, masuk dalam grup keluarga, sekali kena marah, koyok dah, tak mau dah. Bukan koyok ustaz, malah nak kelahi. Jangan kelahi. Jangan kelahi dengan orang. Kita nak dakwah orang tak perlu kelahi. Kita cari orang nak dengar, kita dengarkan dia. Alhamdulillah. Baik. Maknanya kita kena ingat, sekiranya tak mampu nak engkar dengan hati, penatlah kita ni. Maknanya keengkaran tu tidak akan gugur. Mesti kena ada dalam hati kita tu rasa benci kepada benda tu. Benci sangat kepada perkara tersebut. Kalau tidak, berat kita tu. Allahu Akbar. Baik. Kita berpindah kepada yang ketiga. Ar-ridha bil khati'ati, ar-ridha bil ma'siyati kabiratun. Ya Rabb. Redha dengan dosa. Dengar ni tuan-tuan, bahayanya kita. Sangat berbahaya ni. Sesiapa tahu satu dosa, dia tahu. Tapi dia redha, maknanya dia diam, tak cakap, tak kata apa. Sesungguhnya beliau telah melakukan dosa besar dan mengerjakan seburuk-buruk perkara haram, sama ada beliau melihat perbuatannya atau tidak, maka dosanya adalah seperti dosa orang yang melihatnya tapi tidak mencegahnya. Na'udzubillah. Yang ketiga ni agak berat sikit ni. Man alima bil khati'ah wa radiya biha faqad irtakaba zamban kabiran. Siapa dia tahu benda mungkar, dia tahu benda maksiat tapi dia diam, dia tak engkar, dia telah melakukan dosa besar. Wa ata aqbahal muharramat, dia telah melakukan satu benda dosa yang keji. Sawaun syahada, sama ada dia saksi sendiri ataupun dia tak saksi, yang penting dia tahu benda tu. Kana ismuhu, dengar ni, saya terjemah sendiri nak rasa lebih kemat. Kana dosa dia, dosa orang yang tahu tidak engkar tadi, seperti dosa orang yang tengok tidak engkar. Mu tahu mu diam, orang tengok pun diam, sama level kamu dua tu. Na'udzubillah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud
tanda tuan-tuan, Abu Daud ni mengeluarkan hadis daripada Al-Urs Aim Rasin Al-Urs bin Umairah Al-Kindi radhiyallahu anhu, sahabat. Hadis ni dikeluar oleh Ibn Abu Daud mengurut kata muhaqqiqun, sanad dia hasan. Sanad dia hasan, mana sanadnya baik, boleh kita terima. Mana hadis ni kemas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza umilatil khati'atu fil ardi kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha." Alhamdulillah. Dengar tuan-tuan, saya terjemah satu-satu. Apabila satu dosa dilakukan di atas muka bumi, maka orang yang melihatnya serta membencinya, baginda pada dalam satu yang kata mengingkarinya. Orang hok tengok, dia benci, dia engkar depan mata kita. Kaman ghaba anha, maka dia dianggap seperti tidak melihat benda tu. Macam kita tak tengok benda tu. Sebab kita dah lakukan tugasan kita, ini mungkar, dosa. Wa man ghaba anha, ini kita bimbang. Wa man ghaba anha, kita tak hadir tempat maksiat, tapi kita tahu. Faradiyaha, kita reda, kita diam, kita senyap, kita tak bantah. Kaman syahidaha, dosa dia macam orang pergi tengok. Saya duduk dalam masjid, mana saya tahu benda-benda ni? Tak tahu apa. Banner besar, iklan besar, mungkar, awak diam. Duduk pusing tasbih dalam masjid, tak ingkar mungkar. Mung sama dengan orang duduk di tempat melompat, tempat maksiat. Na'udzubillah. Berat kita ni. Hadzal hadis rawahu Abu Daud bisanadin hasan. Sebab apa? Ni tengok dalam kitab ni. Sebab orang yang reda dengan kesalahan, dengan maksiat itu, dia tidak akan engkar lagi dengan hati dia. Hati dia kata, relax bro. Bahasa sekarang, relax lah bro. Budak-budak sekarang mau lompat, apa awak susah? Sedangkan kita tahu engkar dengan hati itu fardu ain. Sebab hati kita yang engkar, orang tak tahu. Tak ada orang nak marahin kita. Maka meninggalkan fardu ain itu termasuk dalam dosa besar. Karena itu Nabi SAW menegaskan, kana man syahidaha fakariha, siapa dia hadar di situ, dia engkar, dia macam dia tak ada. Tapi siapa yang tak ada situ, dia tahu, tak engkar, dia macam ada situ. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Maka kalau kita tak mampu, kita lari daripada majlis itu, kita engkar dengan hati kita, alhamdulillah, itu satu kewajipan yang perlu kita buat. Ana satu masa ada orang panggil, adalah satu cerita ni agak sensitif. Dia kata, "Ustaz, jangan pergi sini, jangan daftar di sini. Kalau daftar tak mampu enta nak engkar benda-benda yang engkau tak suka. Awal-awal lagi jangan pergi. Jangan ambil." Itu di antara sebab. Kadang-kadang kita ni kerana nak berkawan, kerana nak meraihkan kawan, kita sanggup pergi majlis. Bila ada majlis, ustaz dipersilakan al-fadhil tuan ustaz baca doa. Kita baca doa lah, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Sudah baca doa, orang naik berjoget atas pentas, tercabut kepiah ustaz, macam nak buat. Sebab tu kena hati-hati. Kalau kita kata majlis ni, tengok dia punya acara lah. Kalau kita nampak acara dia memang ada benda mungkar dan kita memang tak mampu nak cegah mungkar secara direct pada waktu tu, baik kita jangan pergi. Kalau pergi tak cegah, berat. Tapi kalau kita duduk di jauh, kita tak tahu benda tu. Kalau kita tahu, kita kena engkar juga. Kalau tidak, jadi syaitan bisu kita. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Waktu kami belajar dulu, adalah majlis rasmi. Orang panggil lah, suruh naik. Setiap orang naik berkaraoke atas pentas. Dia kata student kena naik juga. Kata beres ya. Pelik apa kita naik ya. Nak suruh nyanyi boleh. Kita naik, jumpa mikrofon. Orang lain duk nyanyi, kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kerana majlis kita berjaya. Tapi jangan lupa kita akan mati. Senyap dua patah tu, lepas tu tak ada orang menyanyi. Senyap belaka. Jadi ini peluang kita nak bagi nasihat, nak bagi teguran. Orang tengah duduk yonyeh, duduk melompat. Sekali kita bangun bagi tazkirah 2 minit tak sampai, berhenti majlis. Alhamdulillah, nikmat.
Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian, masa kita sudah hampir tamat. Kita pergi kepada ciri yang kedua, al-inkanu bil yadi awil lisan lahu hukman. Engkar dengan tangan atau dengan lidah tu ada dua hukum. Yang pertama dia panggil fardu kifayah. Tengok dalam kitab. Fardu kifayah, apabila kamu orang ni tengok benda mungkar atau dia tahu benda mungkar, ramai tahu. Aksar min wahid. Ramai, maka wajib kita kena ingkar dan kita ubahnya alal majmu'ah, di atas kumpulan itu. Jadi kalau ada sebahagian telah menjalankan tugas, telah mengingkari kemungkaran, maka gugur daripada yang lain. Sebab itu dia panggil kelompok. Wa idza lam yakum bihi ahadun, tak ada seorang pun yang menegur kemungkaran, kita mampu tapi tak ada orang tegur, bila uzurin wala khaufin. Tak ada uzur, tak takut, tapi senyap. Jadi syaitan bisu belaka, maka berdosa semua kumpulan itu. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab bila kata fardu kifayah, ramai-ramai ni tahu. Jadi orang ni tegur. Bila ada orang tegur, kalau kita tak tegur, cukuplah tu. Ni setengah orang ni dia asak kita. Ustaz, kenapa diam? Abu Anas tu. Jangan jadi syaitan bisu. Kawan-kawan saya pagi sampai gelak dah. Semua duduk share, duduk bantah. Cukuplah, ada bantahan. Baik. Yang kedua, fardu ain. Wajib ke atas orang tu kena ingkar. Bila? Idza ra'al munkar aw alimahu wahidun. Seorang ni ada dalam majlis ni yang tahu benda munkar, yang tahu benda tak baik, wa huwa qadirun ala inkarihi aw taghyir. Sedangkan dia mampu untuk nak mengingkari atau mengubahnya. Faqad ta'ayyana alaihi, menjadi kewajipan ke atasnya ingkar benda tu. Kalau tidak, dosa dia. Berbeza dengan fardu kifayah tadi sebab ramai. Wa kadzalika idza ra'au aw 'alimahu jama'ah. Orang tahu ramai, tapi yang berani ingkar seorang, maka wajib atas dia kena bagi ingkar. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Mana walam yarahu ghairu. Ataupun orang lain tak faham, sama juga. Allah Ta'ala sebut kepada kita wajib ingkar munkar ni dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ayat suratu Ali Imran ayat 104. Baik. Ini di antara tanggungjawab ataupun tugas kita para jemaah. Sedikit pengalaman saya, mula-mula anak balik tamat belajar dulu, satu fenomena di kawasan ini, kalau ada majlis perkahwinan, mesti pak-nyah ni, pondan-pondan ni jadi juru make up. Mesti ada. Pondan tu bapak jantan lah, duduk dalam bilik pengantin perempuan. Tukar baju ni, pakai ni, habis. Kawan tu nak tukar baju dalam pun diarah juga. Contohlah, mana duduk dalam bilik pengantin? Apa benda buat? Mungkar tak mungkar? Mungkar besar. Alhamdulillah kita tegur, nasihat dalam khutbah, buat risalah, macam-macam kita tegur. Bahkan kalau orang yang kena-kena, saya bagi amaran. Ajak saya nak pergi kenduri, saya pergi insya-Allah. Nabi suruh pergi. Ijabatud da'i. Tapi ingat, kalau ada pondan, saya lagi balik. Malu awak depan orang ramai. Jadi Alhamdulillah, lama-lama benda tu hilang. Sekarang ni pun masyarakat sudah sedar bahawa tidak boleh main lagu ni. Alhamdulillah. Jadi ada sekali tu saya pergi, tiba-tiba tuan rumah mari kat kereta kita. Maaflah ustaz. Kata maaf apa maaf ni? Apa salah dia? Apa salahnya? Rupanya ada pondan atas rumah dia. Budak-budak lah ni belakang. Pak budak buat apa? Marah kita. Jadi baliklah kita. Inilah baik para jemaah sekalian, kita kena bertegas dalam perkara yang mesti kita tegas, dalam perkara yang boleh ditoleransi, boleh kita toleransi. Mana ingkar munkar itu darjat, tangan, lidah, mulut. Tamatlah kita perbincangan. Baik, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Perkara yang keempat, akibatu tarki izalatil munkar. Kesan, akibat tidak menjalankan tugas ingkar munkar, dia mampu, apa kesan dia? InsyaAllah kita tengok dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.